Penanaman padi masih menjadi aktiviti ekonomi utama sebahagian daripada penduduk negara ini, terutama di negeri Kedah. Kemajuan teknologi menyaksikan penanaman padi kini dilakukan 2 kali setahun. Perkembangan ini nyata memberi rezeki yang berlipat ganda kepada golongan petani. Sekaligus, ia telah membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap kali tibanya musim menuai, kawasan petak sawah akan dikeringkan. Jika dahulu padi dituai secara manual, kini mesin moden digunakan. Walaupun banyak perubahan yang telah dilalui mereka, bagi penduduk kampung di Pendang Kedah, beberapa perkara masih mereka amalkan. Antaranya termasuklah aktiviti mencari ikan di dalam lopak sawah atau pintu tali air. Menariknya, aktiviti ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Muhammad Fuad Ishak dari kampung Balik Bukit Pendang adalah antara mereka yang masih melakukan aktiviti mencari ikan di lopak sawah. Setiap hujung minggu, dia akan meronda di petak sawah yang terdapat di sekitar kampungnya bagi mencari lubuk yang dirasakan mempunyai ikan. Kebiasaannya, aktiviti mencari lubuk ini dilakukan pada waktu pagi. Antara lokasi yang sering menjadi tumpuan Fuad adalah kawasan pintu tali air. Difahamkan ketika proses mengering petak sawah dilakukan, ikan akan berpindah memasuki tali air dan berkumpul di kawasan pintunya kerana dipercayai ia masih mempunyai jumlah air yang banyak. Pengalaman mencari ikan di lopak sawah sejak kecil mengajar dia untuk mengenal pasti lokasi yang mampu memberikan hasil. Kita nak tahu macam mana dia ada ikan tak ada ikan. Satu kita tengok keadaan ayak dia. Ayak dia kita akan nampak dia dalam keadaan yang keruh. Itu maknanya ada ikan lah tu. Kalau ada ayak yang keruh. Lepas tu kita boleh tengoklah ikan macam dia duk menangkap-nangkap. Duk menangkap macam duk sama anak-anak ikan ke. Macam dia duk makan ke. Ataupun dia nak ambil udara. Waktu tu kita boleh tahu ada ikan tak ada ikan. Dan kita boleh tahu ikan jenis apa yang ada kat situ. Tapi macam kat sini banyak ikan puyuh lah. Ikan puyuh yang ikan keli. Kebiasaannya, ketika menangkap ikan di lopak, Fuad akan dibantu beberapa anak muda di sini. Sementara Fuad keluar mencari lopak, mereka akan berkumpul berhampiran rumahnya sambil menikmati sarapan pagi yang telah disediakan. Selepas lubuk yang berpotensi memberikan hasil dikenal pasti, Fuad akan berjumpa dengan kumpulan itu. Lubuk kita ada kenal pasti, jom. Kita mulakan operasi menimba ikan. Jom. Sebaik sahaja mendapat arahan daripada Fuad, mereka akan mengangkat barang yang diperlukan ke atas motosikal masing-masing. Mereka kemudiannya akan bergerak dalam satu kumpulan menuju ke lopak yang telah dikenal pasti. Bagi anak muda kampung Balik Bukit, aktiviti menimba lopak dan menangkap ikan yang dilakukan setiap kali musim menuai ini adalah ibarat pesta kepada mereka. Aktiviti ini hanya dilakukan 1 atau 2 kali setahun, iaitu musim menuai padi. Oleh itu, ramai yang akan menyertai Fuad dan anak buahnya ke kelopak ini. Ia sama ada untuk turut sama menimba dan menangkap ikan atau hanya datang meninjau sahaja. Selalu keringkan lubuk ni kita akan buat kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang setahun 2 kali. Dia bergantung pada keadaan sawah. Selalunya macam macam musim sekarang ni musim tengah kemarau. Ayak sungai akan kering dan bendang pun akan kering. Hujan pun tak ada, jadi kita akan pump selalu macam ni. Kalau macam bulan 9, bulan 10 tu dia terhad sikit. Masa tu keadaan masih hujan dan keadaan masih tak kering macam musim kemarau sekarang ni. Jika dahulu kerja menimba dilakukan secara manual, namun kini pam air berkuasa diesel diguna bagi mengeringkan lopak.
Bagi penduduk sekitar, pam air ini amat penting kepada mereka. Selain untuk mengeringkan lopak, ia juga digunakan bagi membawa air masuk ke dalam petak sawah pada musim menanam nanti. Kebiasaannya, kerja-kerja mengeringkan lopak atau tali air mengambil masa antara 2 ke 4 jam, bergantung kepada saiz dan kedalamannya. Bagi mengelak daripada ikan melarikan diri, saluran air yang ada akan digali menggunakan cangkul. Kalau boleh teruskan tradisi ni lah. Sebab zaman ni pun dah, budak-budak sekarang pun dah tak minat dah nak cari ikan mana ni kadang-kadang. Yang ada pun orang kampung lah banyak yang duk cari ikan ni. Yang bandak-bandak ni susah dah nak jumpa kan. Bang. Apabila air semakin kering, kelibat ikan mula dapat dilihat berenang mencari kawasan yang lebih dalam. Memandangkan air semakin kurang dan berlumpur, pada masa ini ikan mulai mabuk. Inilah masa yang mereka tunggu-tunggukan. Keadaan ikan yang telah mabuk akan memudahkan mereka untuk menangkapnya. Suasana yang sebelum ini tenang bertukar menjadi meriah apabila mereka cuba menunjukkan kebolehan masing-masing menangkap ikan. Bagi anak buah Fuad, mereka lebih gemar menangkap ikan menggunakan tangan. Dan seperti yang telah diduga, lubuk hari ini didiami ikan sepat, puyuh, keli dan haruan. Hanya ikan yang bersaiz besar dan boleh dimakan sahaja akan diambil. Sementara anak-anak ikan pula akan dibiarkan terus hidup di dalam lopak. Okey, tangkapan untuk hari ni kurang sikit lah. Sebab sebelum kita pam tadi, kita dah tengok memang ikan tu, kita tengok keadaan dan banyak lah. Tapi bila kita dah pam tu, jadi hasil yang kita dapat tu ikan banyak yang kecil-kecil. Jadi yang kecil tu kita lepas balik lah, kita tak ambil lah. Cuma kita ambil yang besar-besar. Jadi tak banyak lah. Adalah lebih kurang dalam 3-4 kilo macam tu je. Fuad akan mengambil sebahagian daripada ikan yang telah ditangkap untuk diberikan kepada penduduk kampung. Adalah menjadi tradisi mereka. Sebahagian daripada ikan yang ditangkap akan dimasak dan dimakan beramai-ramai. Proses menyiang dan memasak akan dilakukan di rumah salah seorang penduduk. Kebiasaannya, ia dilakukan secara bergotong royong. Berbeza dengan ikan laut, kerja-kerja menyiang dan membersihkan ikan dari lopak perlu dilakukan dengan teliti. Ia bagi menghilangkan bau dan rasa selut yang terlekat pada dagingnya. Kampung ini mempunyai cara tersendiri untuk menghilangkan rasa dan bau selut pada ikan-ikan yang ditangkap. Selepas dibersihkan dengan air yang mengalir, ikan yang telah siap disiang akan direndam di dalam campuran perahan air limau purut dan garam. Teknik ini digunakan mereka sejak zaman berzaman. Tolong kerak di mana kerak lagi tak ni. Ikan darat ni macam ikan haruan ni dia hanya dia kuat. Kalau kita basuh, biasa tan basuh kan. Basuh dia kena lebih sikit. Kalau ikan laut dia tak banyak hanyak, kita tak asam sekali pun cukup lah. Kalau ikan darat ni kita nak bagi sedap, dia asam kena 2 kali. Ikan yang telah siap disiang dan dibasuh akan diasingkan mengikut jenisnya. Bagi kebanyakan penduduk di negeri-negeri utara Semenanjung, kebiasaannya ikan keli, haruan atau sembilang akan dimasukkan ke dalam kuah kari. Sementara ikan bersisik seperti puyuh, sepat dan belida akan digoreng begitu sahaja. Kerja-kerja gotong royong ini memberikan suasana ketika memasak ini, ibarat sebuah kenduri kecil yang sedang berlangsung. Semangat kerjasama bagai satu keluarga jelas tergambar dalam kalangan mereka.
Apabila semuanya sudah tersedia, juada akan dinikmati bersama. Menerusi kerjasama yang dilakukan ini, ia sedikit sebanyak telah mengeratkan hubungan sesama penduduk. Ibarat pepatah lama, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Itu cara hidup yang menjadi amalan dan rahsia keakraban mereka selama ini. Walaupun ia hanya setahun sekali, aktiviti mencari ikan di dalam lopak ini memberikan impak yang besar kepada kehidupan kebanyakan penduduk kampung di Kedah. Mereka berganding bahu tanpa mengenal usia. Hasilnya, anugerah alam yang tersembunyi di dalam lopak dan tali air di sawah-sawah mampu dinikmati bersama. Permintaan yang tinggi dalam kalangan peminat ulam-ulaman ini menjamin kesinambungan rezeki sejak sekian lama bagi seorang pemuda orang asli suku Temuai. Kampung Kelapi Johor, Negeri Sembilan menjadi medan Syazrin Zahari memanjat pokok petai, jering dan kedas. Syazrin sering dibantu oleh abangnya, Hanif Ahad. Di kebun milik bapa saudara mereka ini, pokok petai tumbuh meliar dan lokasinya hanya boleh ditempuh dengan berjalan kaki. Bapa kepada 3 orang anak ini membesar sebagai anak kampung yang tidak gentar memanjat pokok tinggi. Dia tidak memerlukan sebarang alat bantuan untuk memanjat pokok petai setinggi 70 meter. Dengan pergerakan tangkas, pautan kaki dan tangan yang begitu kuat memudahkan tubuhnya melonjak ke atas. Tanpa sebarang tali keselamatan, Syazrin hanya membawa naik gala untuk mengait petai dan tali yang digunakan untuk menggelongsorkan juntaian petai ke tanah. Kaedah ini menjamin petai yang diturunkan tidak rosak dan semuanya dapat dijual kepada peraih. Orang asli berusia 27 tahun ini juga mahir memilih petai yang telah cukup matang untuk diambil. Pemilihan ini penting supaya tidak berlaku pembaziran petai muda. Difahamkan, petai terbahagi kepada petai padi, kacang, dulang dan papan. Pokok petai yang dipanjat Syazrin adalah jenis petai padi yang mendapat permintaan ramai. Ia berbuah lebat dan hasilnya boleh dipetik 4 kali setahun. Membuatkan Syazrin antara pembekal utama petai di sekitar daerah Johor. Biasa dari sekolah darjah 5 lagi. Dah belajar manjat. Manjat petai, manjat jogging, manjat ke odeh. Duduk kampung, tak ada apa nak buat manjat lah. Boring, belajar manjat sikit-sikit. Seronok bila manjat naik atas kan tengok petai. Mata tu kan tu, sadap tu. Mata bulat-bulat. Tu yang sadap tu. Memang dah siap sampai rumah, telefon lah, tokek datang lah. Memang dah ada orang beli. Ya, ada orang beli lah. Kalau betul jadi, satu hari tu kali 300, 400-nya gaji lah. Di kebun yang sama, Kampung Kelapi, Johor, pokok jering sedang lebat berbuah. Pokok jering lebih rendah dan lebih mudah dituai buahnya. Kulit jering yang berwarna hitam bertekstur keras perlu dikopek terlebih dahulu untuk mendapatkan isinya yang boleh dimakan. Sama seperti petai, jering turut memiliki bau yang kuat.
Tetapi, jika seseorang menggemari petai, tidak semestinya dia juga menyukai jering dan kerdas. Berbanding petai, kegunaan jering dan kerdas dalam masakan adalah terhad. Kebiasaannya, petai dijadikan perencah sambal tumis, dimakan sebagai ulam dan jangka hayatnya boleh dipanjangkan dengan dijadikan jeruk. Di hadapan rumah Syazrin terdapat sebatang pokok kerdas yang sedang berbuah, ditanam lebih 10 tahun lalu. Ia sentiasa menjadi tumpuan penduduk sekitar kerana jarang sekali pokok kerdas tumbuh di halaman rumah. Dah boleh kau. Berbanding petai dan jering, pokok kerdas jauh lebih rendah dengan ketinggian kira-kira 20 meter. Setahun tu memang dikatakan dia derek berbuah. Tapi tu lah kadang tak banyak lah untuk dekat 3 kilo, 4 kilo. Tapi kalau dia betul-betul jadi, dia sekadar sampai 30-40 kilo. Kalau musim tengah banyak dalam RM5 lah. RM5, RM6 lah. Kilo. Tolak kat perai lah. Tolak kat perai. Ada pun kat kebun lah. Ada kat rumah ni memang jarang. Susah nak nampak kat depan-depan rumah ada pokok kodeh. Dia dah biar ni, dia pecah lah, dia masak, dia dah masak ni, dia pecah kulit ni, dia gugur lah. Sebelum pecah banyak . Kesemua petainya sudah ditempa oleh seorang peraih dari Sungai Layang, Rembau. Satu ikat mengandungi 100 papan petai. Syazrin berjaya mengumpulkan lebih 7 ikat dan ia bakal memberikannya hasil yang lumayan. Manakala kutipan jering dan kerdas tidak sebanyak petai, ia akan dijual kepada penduduk kampung. Muhammad Nasir Abdul Rashid dari kampung Sungai Layang, Rembau adalah peraih tetap Syazrin. Dia akan menawar harga mengikut kualitinya. 7. Yang kau nak ni kan? Selalunya, sepapan petai yang baik mempunyai 15 hingga 19 ulas atau mata, manakala susunan isinya juga teratur dan rapat. Kebiasaannya, Nasir akan menjual petai yang dibelinya di tepi jalan. Dengan sari ni dalam 6 tahun lah. Sebelum tu, adalah tempat-tempat lain saya beli. Tapi dalam 6 tahun lah saya ni memang tetap lah ni ambil barang dia. Dia boleh tahan lama petai ni, tapi cara menyimpan dia ni ada cara lah menyimpan untuk tahan lama. Dia sampai kecut pun petai ni boleh makan. Bila dikopik pun isi dia masih boleh buat lauk. Biasa kalau yang meniaga, dia memang nak petai hari-hari nak yang baru lah. Yang baru turun. Dia tahu. Dia kenal. Daripada kulit tu dia tahu, daripada tampuk, tangkai tu dia tahu. Jadi kita tak boleh tipu dia orang. Pasar Pagi Cenur, Maran Pahang. Tidak sukar mencari hasil kampung di sini. Ulam-ulaman seperti petai, jering dan kerdas dijual secara meluas. Turut boleh didapati adalah jering tanam dan jeruk petai. Jering tanam adalah jering yang dibiar gugur ke tanah sehingga bercambah dan difahamkan rasanya lebih lemak. Pasar pagi ini beroperasi setiap hari Khamis seawal jam 7 hingga tengah hari. Oleh kerana kepelbagaian barangan jualannya, ia menerima kunjungan pelanggan dari jauh dan dekat. Mereka yang datang biasanya tidak pulang hampa untuk mendapatkan ulam yang dihajati.
Ular kedah ni dia rasa dia sedap. Lepas tu dia jadi kegemaran kami sekeluarga lah, terutama suami saya. Memang sedap lah, terutama cecah dengan sambal tempoyak. Kedas juga dikenali sebagai genuak dan mempunyai bau yang paling kuat jika dibandingkan dengan petai dan jering. Ekoran itu, ia mungkin penyebab kedas paling kurang digemari maupun dikenali terutama dalam kalangan generasi muda. Makcik jual petai, jering. Tapi hari ni dah habis. Tengah kedai. Memang kita bau busuk tapi bila kita makan sedap dah. Selera kita makan. Ini tahan simpan kan, kita masuk peti dah lebih kurang dalam 2 minggu dah. Kata masuk peti dalam seminggu je. Tapi kedai ni nak banding dengan petai, laku petai lagi. Sebab petai semua orang makan kan. Cina ke India ke. Kalau kedai ni orang kita dia makan. Restoran Ulam Raja di Bandar Baru Senawang, Negeri Sembilan. Seperti namanya, ia menjadikan ulam-ulaman sebagai utama pelanggan. Menu masakan semestinya terdiri lauk pauk berasaskan ulam yang diolah berbagai cara. Tarikan kampung daripada ulam boleh dijadikan perencah masakan atau dimakan terus dengan dicicah sambal belacan, sambal tempoyak, cincaluk ataupun budu. Antara ulam yang menjadi kegemaran pelanggan di restoran ini ialah kedas. Chef Azri Kasan menyediakan menu istimewa untuk peminat kedas. Kedas ditumbuk kasar dan ditumis bersama bawang serta potongan cili. Menu ringkas tetapi sungguh menyelerakan. So dekat sini kita lebih fokuskan makanan-makanan kampung seperti kita ada kedas, kita ada jering dan kita ada petai. Dan banyak-banyak lagi ulam-ulaman seperti kita ada pucuk gajus, daun selum, tenggek burung. Dekat sini kita punya fokus dekat ulam-ulaman. So makanan-makanan kampung kebiasaan ni. So kebiasaan ni kita akan masakkan dia gulai. Dia gulai macam gulai ikan tenggiri petai, gulai siput sedut, gulai jering, kita ada rendang itik, daun mamam, kita ada gulai sambal bilis buah kedas. So daripada masak lemak cili apis dan bermacam-macam gulai. Keunikan menu kampung di restoran ini menyebabkan ia memiliki pelanggan tetap seperti Idris Nasir dan isterinya. Pasangan dari Seremban ini mengunjungi restoran Ulam Raja sekurang-kurangnya 2 kali sebulan untuk menikmati pelbagai menu dan masakan kampung serta ulam-ulaman yang disajikan. Dia sangat berbeza daripada restoran yang lain. Okey, sebelah sini ada pelbagai jenis ulam yang sukar dapat di cawangan yang lain. Okey, seperti buah kedas, petai, jering dan macam-macam lagi. Dan special dekat sini ada satu menu yang saya pun tak sangka saya boleh dapat menu kat sini. Adanya buah kedas digoreng dengan bawang dan cili. Dan siapa yang tak pernah makan buah kedas, bila dia makan, dia akan rasa lain berlain menu yang kedas special sangat ni. Setiap jenis daripadanya kaya dengan khasiat pemakanan yang berguna. Sungguh pun baunya kurang enak bagi sesetengah orang, petai, jering dan kedas ada peminatnya tersendiri. Pada zaman dahulu, bunyian yang dihasilkan daripada tanduk kerbau ini menjadi alat perhubungan untuk menyambut tetamu dan ketika berlakunya kecemasan. Alat ini dikenali sebagai tetuang. Taman Jasa Temeloh Pahang.
Rosali Abdul Rani atau lebih dikenali oleh penduduk setempat dengan panggilan Pak Wer, popular dengan kemahirannya menghasilkan tetuang daripada tanduk kerbau. Ia sejenis alat komunikasi Melayu yang digunakan dahulu kala. Berusia 47 tahun, ilmu pembuatan tetuang dipelajari Pak Wer sendiri sebagai usaha memperkenalkan semula instrumen itu kepada generasi muda. Saya mengenali tetuang ini apabila saya menyertai satu ekspedisi ke Gunung Setong di Dabung, Kelantan. Jadi di situ ada satu alat yang masa itu saya tak tahu apa namanya. Kemudian saya tanya kepada pemilik campsite itu, dia kata itu adalah tetuang. Dan saya cuba meniupnya. Cubaan pertama saya telah mengeluarkan bunyi. Jadi dari itulah saya berminat untuk menghasilkan tetuang. Tampak mudah meniupnya, namun bukan semua orang boleh melakukannya. Ia memerlukan kepakaran getaran pada bibir. Untuk menghasilkan bunyi yang menarik, yang cantik, kita perlu tune, membuat lubang. Lubang ini akan menentukan susah atau senangnya untuk kita meniup. Selepas tanduk kerbau dikeringkan, proses menghasilkan trompet tradisional Melayu ini diteruskan dengan menebuk lubang pada tanduk kerbau, mengikis dan mencanai pada hujung tanduk. Supaya ia kelihatan licin, Pak Wer akan menggosok tetuang yang dihasilkan dengan menggunakan kertas pasir. Menurut Pak Wer, dia lebih gemar menghasilkannya melalui bentuk asal tanduk kerbau agar keasliannya dapat dikekalkan. Berdasarkan cara penjagaannya, tetuang juga dikatakan boleh bertahan sehingga berpuluh tahun. Ada sesetengah yang membuat tanduk untuk hiasan. Mereka mengilatkan tanduk tersebut dengan menggunakan spray clear. Contoh macam ni lah. Jadi ada beza. Ini untuk replika, manakala ini untuk digunakan. Dan walaupun ini replika, tapi ianya dari tanduk asli. Jam 4 pagi. Batu Tiga, Jalan Jerantut, Benta Pahang. Di sinilah Pak Wer mendapatkan bekalan tanduk kerbau untuk dijadikan tetuang. Antara cabaran yang saya hadapi untuk menghasilkan tetuang ialah untuk mendapatkan tanduk kerbau, bekalan tanduk kerbau. Kerana tanduk kerbau ini sudah semestinya kena ada penyembelihan kerbau lah. Jadi penyembelihan kerbau ini pertama berdasarkan kepada musim. Contohnya musim perayaan. Yang kedua berdasarkan kepada permintaan semasa. Jadi saya terpaksa berhubung dengan penternak-penternak yang ingin membuat penyembelihan. Dan kadang-kadang saya terpaksa bersama mereka untuk memastikan bahawa tanduk itu saya dapat. Berpengalaman lebih 25 tahun dalam penghasilan tetuang, alat bunyian tradisional yang dihasilkannya ini lebih sesuai menggunakan tanduk kerbau jantan berbanding betina yang elok dibuat hulu dan sarung parang. Baiklah, untuk menghasilkan tetuang, kita memerlukan tanduk jantan, tanduk kerbau jantan. Yang mana di tangan saya ni ada dua tanduk. Yang ini tanduk kerbau jantan dan yang ini tanduk kerbau betina. Dari segi struktur luaran, tanduk kerbau jantan ini dia berbentuk bulat. Manakala tanduk kerbau betina dia berbentuk lepeh. Sementara itu,
Tanduk kerbau jantan yang sesuai digunakan membuat tertuang adalah kerbau yang berusia 2 tahun ke atas dan harganya sekitar RM10 mengikut saiz dan bentuk. Suatu ketika dahulu, tertuang hanya dimiliki oleh orang penting seperti ketua kampung dan penghulu sebagai alat berkomunikasi. Difahamkan sekiranya tertuang dimiliki atau dipegang oleh sebarangan orang dan semua individu meniupnya, ia mampu mendatangkan keadaan huru-hara. Menjelang tengah hari, kepala kerbau yang diperolehi Pak Wer kemudian dijemur sekitar hutan pinggir Taman Setiajasa Temeluk. Tanduk kerbau digantung di atas dahan pokok supaya ia cepat mengering dan tidak berbau busuk. Jadi saya gunakan kaedah menggantung pada pokok. Sebab apa saya gantung? Kerana tanduk ni kalau kita jemur di bawah, risiko dia ialah tanduk ini akan dijangkiti kuman tanah. Yang mana kuman tanah ini boleh merosakkan struktur tanduk. Dan akhirnya tanduk itu tidak boleh digunakan lagi. Uniknya, terdapat beberapa sisa-sisa tengkorak kerbau bersama tanduk yang telah dijemur 2 hingga 3 tahun oleh Pak Wer masih dalam keadaan baik di kawasan ini. Biasanya, hanya sebulan sahaja diambil untuk menjemurnya untuk dibuat trompet tradisional itu. Ini adalah sisa-sisa tengkorak yang mana tanduknya setelah saya ambil. Tujuan saya kumpul ini adalah pertama, supaya ejen tidak bersepah. Yang kedua, saya boleh tahu sebanyak mana tanduk yang telah saya gunakan dan jangka masa. Kerana tanduk yang ada di sini sudah ada yang menjangkau usia 2 tahun telah berlonggok di sini. Berusia 53 tahun, setiap kali berkunjung ke sini, Muhammad Khamis Omar berasal dari Bukit Mertajam seberang perai Pulau Pinang tidak akan melepaskan peluang untuk mendapatkan tertuang Pak Wer. Dengan harga pasaran RM200 mengikut saiz dan bentuknya, tertuang buatan Pak Wer masih dianggap murah berbanding usaha yang dilakukan untuk memelihara nilai budaya ini. Ini tanduk kerbau biasa. Oh, kerbau biasa. Ya. Saya berminat untuk menjadi satu koleksi. Saya pun dah merata cari di Perak, di Terengganu, tapi alhamdulillah lah saya dapat di Pahang ni. Di Pahang di Taman Setiajasa lah. Di Taman Setiajasa saya dapat alhamdulillah ni. Jadi saya nak simpan untuk buat koleksi saya lah. Bunyian tertuang ini adalah hasil kreativiti yang diusahakan oleh Pak Wer kita ni sejak 23 tahun yang lalu. Di mana menurut Pak Wer kita ni, kegunaan tertuang adalah untuk apabila kita dilanda musibah, malapetaka di waktu kecemasan untuk memanggil orang-orang kampung membantu. Dan kreativiti ini yang diusahakan oleh Pak Wer kita ni haruslah dikekalkan dari zaman ke zaman. Selagi hayat dikandung badan, Pak Wer akan terus gigih untuk menghasilkan tertuang. Di samping bunyinya terselit sejarah tersendiri. Semoga tertuang akan terus dikenali ramai dan penggunaannya dikekalkan dari generasi ke generasi.